Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Munawarah binti Luqman, mewakili kumpulan KIK College Vocational Miri membentangkan KDT SPK. Kita akan mula bentangkan mengenai latar belakang projek dan penglibatan pihak pengurusan. Ini adalah surat yang diperturunkan daripada Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational iaitu BPLTV bertarikh 30 Ogos 2019 yang bertajuk Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Sistem Pengurusan Kualiti Kolej Vocational di semua kolej vocational Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pematuhan proses akreditasi program melalui pengiktirafan Malaysian Qualification Agency MQA dan Malaysian Board of Technologies, dan bersama-sama surat ini juga disertakan sekali dokumen prosedur SPK-KV. Kita tolak daripada itu, pengarah dan dibantu oleh Ketua Jaminan Kualiti mula membentuk unit sistem pengurusan kualiti, dan unit ini dimasukkan di dalam jurnal pengurusan KV setiap tahun, dan ini adalah contoh untuk tahun 2023. Ini adalah senarai 20 dokumen prosedur SPK KV yang telah diperturunkan bersama surat tadi. Ini adalah contoh-contoh dokumen kualiti yang telah diperturunkan. Di dalamnya ada objektif, skop, rujukan, definisi, singkatan, tanggungjawab dan tindakan, rekod, lampiran, malah contoh carta proses kerja untuk diamalkan oleh semua warga kolej vocational. Signifikan projek dan pembuktian. Unit SPK seterusnya melancarkan sistem pengurusan kualiti kolej vocational Miri tahun 2020 pada 4 Februari 2020 dan juga telah menyediakan 3 kursus SPK pada 14 November 2019 dan 14 Januari 2020 di Bilik Permata, dan seterusnya keesokan harinya 15 Januari di Dewan Acara Pelancongan. Disebabkan kursus ini terhad kepada 2 jam sahaja, maka maklumat lanjut mengenai unit SPK telah dilekat di sudut SPK di depan Pejabat Am College Vocational Miri. Seterusnya, keberhasilan kursus dinilai menggunakan borang yang juga diperturunkan oleh BPLTV melalui dokumen perancangan dan pengurusan latihan staf. Peserta memaklumkan pandangan terhadap kursus berpandukan skor berikut. 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju untuk penilaian penceramah, penilaian pelaksanaan kursus dan penilaian keberkesanan kursus terhadap peserta. Peserta juga perlu mengulas serta menyatakan keyakinan berkongsi ilmu selepas kursus. Analisis borang keberhasilannya menunjukkan protes skor 4.6 iaitu setuju dengan keberhasilan. Soal selidik keperluan peserta untuk kursus lanjut juga dikutip oleh unit SPK. Selesai sahaja kursus, ahli KIK yang terdiri daripada pengurus SPK, penyelaras unit SPK, setiausaha dan pegawai latihan melalui analisis SMART dan teknik 5W tambah 1H telah mengenal pasti adanya 2 masalah utama. Iaitu yang pertama, kursus bersemuka sebanyak 3 kali dijalankan untuk memenuhi keperluan 104 orang pensyarah kerana kekangan masa dan tempat. Dan yang kedua ialah tahap kefahaman peserta pada tahun 2020 juga tidak dapat ditentukan sehinggakan 72% peserta memerlukan maklumat lanjut. Tindakan penyelesaian dan pembuktian. Teknik 5W tambah 1H dan catagan membantu proses kerja penyelesaian masalah. KIK adalah untuk menyediakan satu kursus SPK yang mudah. Nombor 2, menjimatkan masa, dan yang ketiga, pada masa yang sama ia efektif dalam meningkatkan kefahaman setiap peserta tanpa perlu ada kursus tambahan. Cadangan penyelesaian dengan inovasi KDT SPK singkatan daripada perkataan kursus dalam talian sistem pengurusan kualiti menggunakan Google Form. Ianya percuma, mudah digunakan oleh pensyarah kolej vocational Miri dan mudah dikawal oleh KIK. KDT SPK mengandungi video maklumat dokumen kualiti, 41 soalan menguji kefahaman dan 10 soal selidik keberkesanan kursus.
Setelah pautan KDT SPK diklik, senarai nama akan terpapar disusuli dengan video ringkas mengenai SPK bersama-sama dengan pautan dan QR kod semua dokumen prosedur SPK untuk membantu peserta menjawab 41 soalan yang disediakan oleh pemegang dokumen. Pemegang dokumen juga menyediakan nota berbentuk slide dan video. Di akhir kursus, peserta akan mengisi borang keberhasilan KDT SPK. Markah terus terpapar usai sahaja menyelesaikan KDT SPK. Peserta boleh mengulang semula jika belum mencapai 50% markah, iaitu markah lulus yang telah ditetapkan oleh KIK. Ini pula paparan yang boleh dilihat oleh KIK. Bilangan peserta menjawab dan purata markah yang diperolehi juga dipaparkan, iaitu bersamaan dengan 80.5% melebihi sasaran lulus yang ditetapkan oleh KIK, iaitu 50%. Soalan kerap cicir juga ditunjukkan. Begitu juga dengan soalan yang dijawab salah atau tepat oleh peserta. Analisis keberkesanan kali ini ialah 4.4 dengan tafsiran setuju dengan keberhasilan KDT SPK. Ulasan juga turut dipaparkan. Kesemua maklumat ini boleh dilihat oleh KIK secara menyeluruh melalui aplikasi Excel. Seterusnya, keberhasilan projek, outcome KDT SPK dan pembuktiannya. Graf perbandingan sebelum dan selepas KDT SPK ini menunjukkan jika sebelum ini 3 kali kursus perlu dijalankan, kini sekali sahaja memadai. Peserta menyelesaikan KDT SPK bila-bila masa dan di mana sahaja sepanjang tempoh 3 minggu yang diberikan. Peratus bilangan peserta KDT SPK juga meningkat kepada 96%. Manakala tahap kefahaman boleh ditentukan, malah purata markah KDT SPK melebihi tahap lulus 50% hingga menyebabkan tiada keperluan untuk kursus terperinci. Semua ulasan KDT SPK yang ditulis oleh peserta adalah positif. Antaranya meminta KDT SPK diteruskan kerana masa yang fleksibel dan penyampaian sesuai dan menarik. Selain itu, platform rujukan utama SPK juga semakin mantap. Penilaian akreditasi yang ditunggu telah tiba. Unit SPK telah mendapat ucapan tahniah kerana sangat cemerlang daripada penilaian MBOT serta mendapat pujian daripada Ketua Jaminan Kualiti. Tahun berikutnya, sijil perakuan akreditasi MBOT dan MQA telah diperolehi. Seterusnya, keberhasilan projek impak dan pembuktian KDT SPK. Kekesanan prototipe yang pertama KDT SPK 2021 ditambah baik dan diteruskan hingga tahun 2022 dan 2023 pada tarikh ini. Bilangan peserta kekal berada melebihi 90%, malah purata markah kepahaman SPK semakin meningkat saban tahun. KDT SPK boleh diselesaikan bila-bila masa dan di mana jua sepanjang 3 minggu yang ditetapkan berbanding 2 jam sahaja secara bersemuka. Hinggakan tiada keperluan kursus tambahan setelah KDT SPK dijalankan. Ini pula pautan dan QR kod laporan SPK dan KDT SPK yang disimpan untuk memudahkan pemantauan BPL TV, MQA, MBOT mahupun Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM. Ini pula purata markah penilaian penceramah dari tahun 2020 hingga kini. Dan ini pula ialah purata markah penilaian pelaksanaan kursus KDT SPK mahupun bersemuka. Seterusnya, ini pula purata markah penilaian keberkesanan kursus terhadap peserta. Tuntasnya, purata keberkesanan kursus semua perkara ini menunjukkan skor yang diperolehi baik kursus dijalankan secara bersemuka ataupun tidak, iaitu secara KDT SPK, adalah kekal di julat 4.4 hingga 4.6 dengan tafsiran skor setuju dengan keberhasilan program. Perbandingan ulisan KDT SPK 2022 dan 2023 yang ditulis oleh peserta juga kekal 100% positif. Antaranya, KDT SPK mudah, menjimatkan masa serta fleksibel. Ulasan tentang penyampaian sesuai, menarik dan menyeluruh untuk KDT SPK 2023 juga sangat menggembirakan KIK. Potensi perkembangan inovasi KDT SPK. Pelaksanaan dan penguatkuasaan SPK di semua kolej vokasional KPM adalah penting dalam memastikan setiap program yang ditawarkan di setiap KV mendapat pengiktirafan daripada MQA, MBOT malah LPM. Kami melihat karnival inovatif dan kreatif profesional keguruan
KIKPK kali kedua ini boleh menjadi platform untuk kami berkongsi amalan baik kepada 79 lagi kolej vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia yang lain. Selain itu, jika ada pihak yang sudi membimbing KIK Kevin Miri, krediti SPK boleh dipatenkan dan dikongsikan melalui e-pembelajaran sektor awam. Kesimpulannya, objektif inovasi tercapai, krediti SPK mudah, menjimatkan masa dan tahap kefahaman peserta boleh diukur. Yang kedua, purata skor borang keberkesanan khusus peserta untuk tahun 2020 hingga 2023 kekal berada di purata julat 44 hingga 4.6 dengan tafsiran setuju dengan keberkesanan khusus tak kira secara bersemuka ataupun tidak. Krediti SPK juga berkesan membantu pematuhan proses akreditasi program melalui pengiktirafan MQA, MBOT termasuk Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekian, terima kasih daripada kami.